Assalamualaikum kepada semua yang mendengar. Saya mulai dengan membaca doa untuk semua agar kita ni semua dapat rahmat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, Engkau anugerahkanlah kepada sesiapa yang ada mendengar voice recording ini. Ya Allah, ya Rabb, Engkau anugerahkanlah sihat tubuh badan. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Jikalau mereka berada di jalan yang salah ataupun melakukan hal yang Engkau larang, ya Allah, bolak-balikkanlah hati mereka untuk pergi ke jalan-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosaku juga, ya Allah. Aku berharap kepadamu, ya Allah. Terimalah hamba-Mu balik, ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu. Mudah-mudahan kita ni semua selamat dunia akhirat. Dan kepada keluarga Casey, isteri, anak, ya Allah, selamatkanlah mereka, sihatkanlah mereka, sihat tubuh badan, zahir ataupun maupun batin, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami semua, murahkanlah rezeki Casey, ya Allah. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum. Nama saya biarlah tidak ada apa-apa juga jikalau saya beritahu. Saya awangku Farhan. Itu nama saya, Farhan. Saya di sini mau kongsi cerita. Di antara semua yang mendengar mungkin menganggap cerita ni agak seram ataupun agak sedih. Tapi kalau bagi saya package lah. Seram, sedih, kisah sahabat yang baik juga, sahabat yang setia ada juga masuk. Okey. Dah mau memperpanjangkan voice recorder ni, saya mau mulalah. Saya Farhan, berumur 26 tahun. Selama hidup ini ada banyak perkara yang saya lalui. Dan saya dulunya ada seorang sahabat. Nama sahabat saya ni, tak payah panggil nama benar lah, nama panjang, nama singkat saja. Itu pun orang dah akan tahu mungkin. Nama sahabat saya L. L dan saya berkawan, mungkin saya anda silap, dalam masa 8-9 tahun yang lalu kah, saya berkawan dengan dia, kawan baik. Kami kawan baik, rapat jalan sana sini. Mungkin dulu agak gauk lah, agak nakal. Jalan sana sini, malam-malam, parti. Dan dikatakan di zaman muda tu banyak perkara lah yang sepatutnya kita sebagai orang Islam tahu perkara tu salah tapi masih dibuat. Tapi Alhamdulillah, masa ni Allah membukakan hatiku untuk tidak lagi berbuat barang indah yang indah baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Rabb. Alhamdulillah. Di sini saya mau kongsikan sahabat baik saya L. Kami berdua berkawan dan ia seorang DJ party. Ia pun pernah menyambut birthday saya. Dia jadi DJ, dia yang sponsor acara apa semua parti tanpa saya ada pernah membayar. Sampai begitu sekali lah sahabat kami. Betapa rapatnya kami, boleh dikatakan serapat-rapatnya kami. Kalau maaf ini bukan cakap benda yang lain-lain ataupun tidak bagus, bukan. Sampai kami brother, sampai mandi pun sama-sama. Sebegitu rapatnya.
Maksud saya, mandi sama-sama tu dalam umur masih 18, 19, 20 macam tu. Serapat begitu. Tapi nada yang bukan-bukan lah. Alhamdulillah nada. Teman baik. Tiba-tiba satu ketika saya ada salah faham dengan dia. Salah faham tentang hal sama anak tu lah. Partner, girlfriend, cuma tu. Saya nasihati di situ dia, jangan tinggal di sini, tempat rumah girlfriend saya. Sebab girlfriend saya waktu itu, dia punya adik, dia punya girlfriend itu. Jadi singkat cerita, cakap sampai kelahi, sehingga saya cakap, engkau mana sajalah El. Aku tegur kau tidak faham. Kau tahu dia orang punya rumah kecil. Kau mau tinggal juga sini, makan sini. Aku tidak dapat cakap apa-apa kalau sudah dia orang pun suruh kau tidur sini. Tidak apa-apa. Akan tetapi fahamilah sedikit. Dari sudut muka kita dapat lihat dia orang sini makan macam mana juga. Dan kau pun mau tumpang sini. Sedangkan keluargamu senang. Keluarga dia orang bukannya senang sesenang kau. Tambah lagi itu rumah girlfriendku kan, saya punya partner. Bukankah lain rasanya girlfriend saya punya rumah, kawan saya tidur sana, walaupun bukan sama bilik. Dia tidur bilik tamu. Saya mau kasih tahu awal. Jadi singkat cerita, kelahi, saya tinggalkanlah. Dia tidak mau faham. Sampai satu ketika, dalam masa 1 bulan, dia teks aku. El teks macam ni, Farhan, aku nak katakan aku minta maaf. Mungkin aku tidak berapa faham apa maksudmu. Hari itu kau kasih tahu sama aku. Aku minta maaf Farhan. Boleh kita kawan balik macam biasa, rapat macam biasa. Biasalah salah faham ni, kita boleh settle punya. Cakap bisa-bisa kita ni boleh kawan balik. Boleh Farhan? Ketika tu dia WhatsApp saya. Waktu tu telefon masih Nokia. Nokia, jikalau saya tidak silap lah, I63 ataupun N63 yang dia punya keypad macam keyboard tu. Itulah Nokia tu. Pada waktu tu saya tidak mau balas. Saya masih marah. Sebab saya ambil tahu pada partner saya, couple saya, kasih tahu dia ada tidur sana selepas kami orang ada salah faham. So dan bagi saya dia ni macam masih bebal, masih kuat hati, keras hati mau tidur sana. Saya tidak balas teks tu. Dan dia teks lagi, Farhan, tolonglah balas bro. Kan dulu kau pernah cakap dalam banyak-banyak sahabat kau yang kau dulu rapat dengan seorang apa tu nama, Abed, yang dulu kau pernah rapat. Tapi masa ni kau berkelahi, kau tidak ngam dengan dia. Sebab dia tidak menghargai persahabatan kau dengan dia. Begitu hebatnya kau anggap dia macam adik. Dan setelah itu kau jumpa aku, your brother, dan kau kata pada aku masih ingat lagi, yang engkau sedang cari kawan baik, kawan paling setia. Dan dulu kau pernah rapat dengan seorang yang namanya Abid. Masa ni tidak lagi berkawan. Dan masa ni akulah kawanmu, kawan engkau yang masih ada, yang masih berkawan. Dan kau cakapkan itu pada aku, dan aku pernah janjikan yang aku akan buktikan yang aku lebih baik lagi daripada Abid. Aku kawan yang setia lebih baik daripada kawan yang kau pernah kenang tapi dia tidak kenang kau lagi tu masa tu. Kau masih ingat Farhan? Dan aku mau buktikan yang aku lebih baik daripada Abid, sahabat yang lebih baik. Sampai dia teks tu 3 kali. Selepas dia habis cakap tu, aku masih tidak mau balas. Aku masa tu kuat ego aku tinggi.
Sampai satu ketika, almost 1 bulan lagi sekali, aku sedang tidur. Habis lepak dengan cousin-cousin aku. Nama cousin-cousin aku ni, ada yang kenal dengan L dan rapat juga dengan L. Tapi cousin-cousin aku lebih memilih mau lepak dengan aku lah berbanding L. So, dia orang ada cakap perubahan dia nampak berubah lebih jauh ni. Aku nak mau dengar lah. Waktu tu aku tidur, sudah sebulan tu tiba-tiba pintu aku dibuka dengan begitu kuat. Aku tengah tidur, terkejut aku. Dalam keadaan aku terkejut ni, cousin aku goyang-goyangkan kaki aku sambil menangis. Dia cakap, Farhan bangun. Kau dah dengar kah? Farhan bangun, Bang Farhan. Dan aku bangun, aku cakap, apa ni bang? Aku panggil cousin aku abang. Elzan, Farhan, Elzan. Aku cakap, apa hal ni? Aku lap-lap mata aku. Elzan, Farhan, Elzan. Aku cakap, apa hal dengan Elzan lagi? Dia apa hal? Malas semua peduli. Malas aku peduli. Kenapa dengan dia lagi? Kau menangis ni apa hal? Elzan meninggal, Farhan. Elzan meninggal. Aku dengar perkataan tu. Aku tidak menangis. Aku tidak terkejut, tapi aku bengang tau. Aku dalam keadaan terdiam. Elzan meninggal. Aku dah percayalah. Tadi malam dia ada teks aku. Habis 1 bulan dia teks aku tidak layan. Tadi malam dia ada teks aku. Apa hal kau ni? Kau jangan dusta aku. Kau ingat, jangan kau dusta aku. Main-main yang orang mau tidur Dia cakap, tu apa aku tipu kau? Kau tidak tengok kau punya telefon? Masa tu Casey, biasalah dalam grup WhatsApp masa telefon masih Nokia tu, grup lepak tu banyak. Jujur saya katakan Casey, sehari lepak tu kami orang sama kawan-kawan mau 40 lebih orang. Tidak dusta Casey, tidak dusta. Masa tu di Brunei, tempat lepak mostly orang ramai tahu belakang Just Toy. Kalau anda ada Taman Jubli, semua orang lepak sana. Jadi aku kasih tahu aku di mana melepak. Elzan teks aku aku dah balas, apa ni Elzan meninggal. Jadi aku cek aku punya telefon, hampir 300 lebih notification dalam satu malam. Dan banyak yang saya baca adalah teks-teks marah, teks-teks sahabat aku. Mana kau ni Farhan? Elzan sahabat kau meninggal aksiden. Bila aku ambil tahu dia aksiden di Jalan Jerudong. Tapi masa tu aku nak mau ambil tahu dia punya cerita. Aku mau pergi ke tempat tersebut, di mana Elzan masa ni. Aku mau tengok sendiri. Dalam keadaan aku tergopoh-gapah, tukar baju pakai baju hitam cara Melayu, terus jalan pakai seluar jin, terus jalan. Dan aku cari member-member aku. Dia orang cakap di rumah nenek Elzan. Ngam waktu tu aku seorang saja yang tahu di mana rumahnya, bersama cousin aku yang rapat dengan dia. Waktu aku datang tu, aku tengok ramai dia punya keluarga. Maaf ramai dia punya keluarga. Dan aku tengah masuk ni, mak dia nangis-nangis. Dan aku tengok kat tengah-tengah bilik tamu tu, sahabat aku tengah digosok-gosok kepalanya, dicium dahinya. Aku
aku masih tidak menangis, Casey. Bayangkan aku tidak masih nangis. Aku masih tidak menangis. Dan aku duduk saja. Aku tidak mau dalam keadaan seorang sedih-sedih ni. Semua ni macam mimpi tau. Nah, aku cuma duduk dan aku tengok apa ni keadaan ni. Mungkin prank ni. Udahlah kamu semua ni apa ni. Siapa meninggal ni. Bukan azan ni. Tapi aku tengok betul-betul. Yang tengah-tengah tu azan. Dan aku terpaku. Apabila aku tengok mukanya betul-betul. Aku tengok itu memang azan. Dan waktu itu aku nitikkan air mata. Sampai mengantar sampai ke kubur pun. Tanah yang terakhir adalah tanah dari genggaman tanganku. Dan aku berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa sahabatku. Doa-doa sampai aku ambil tahu yang dia malam sebelum dia meninggal. Dia meninggal tadi malam tu. Waktu sebelum tu dia orang pergi hunting. Sebab inilah, maaf untuk Casey, untuk rancangan Casey saya suka saya, Farhan suka. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, mau pergi, kami orang sini panggil hunting lah. Cari hantu rumah kosong kah, ataupun cari hantu di kubur kah, di mana, pergi makam di lubah kah, tempat seram-seram kan. Dulu aku selalu bikin tu, katakan paranormal lah, orang masa ni panggil paranormal. Tapi start kejadian tu aku tidak mau lagi hunting. Setelah aku ambil tahu, sebelum Elzan meninggal, dia orang pergi hunting. Maaf aku tidak tahu mabuk ke apa, tapi aku ada dengar lah. Aku ada dengar dia orang ada ambil lah jenis itu minuman, minum, pergi ke rumah kosong yang diorang rasa ada barang semacam tu, hunting. Dan yang membuatkan saya terperanjat, Casey, apa yang menyebabkan Elzan meninggal? Apa punca dia? Mesti ada dia buat sebelum tu yang buatkan dia macam tu. Ataupun mungkin aksiden tak sengaja, ataupun mungkin memang dah takdir. Tapi saya mau ambil tahu. Dalam Elzan meninggal tu, Casey, di Jalan Jerudong, sebelum tu dia orang pergi hunting. Macam mana saya tahu cerita ni? Dalam kereta tu, driver depan, orang tutung, saya tidak tahu siapa, kawan dia orang lah. Elzan duduk belakang, tengah-tengah. Dua orang duduk depan, yang driver sebelah perempuan, Elzan tengah-tengah, sebelah Elzan dua-dua perempuan. Di depan, dua orang meninggal. Elzan meninggal. Yang selamat cuma 2 orang perempuan belakang. Dan aku tahu cerita ni pun tunggu punya lama, Casey. Tunggu tu perempuan 2 orang sedar daripada apa koma ke apa, aku tidak tahu. Tapi aku tunggu sampai 1 bulan. Ambil tahu ceritanya sebenar apa yang terjadi itu ni. Rupanya sewaktu hunting, diorang minum. Dalam hunting tu, dalam rumah tu, diorang tenang ini, tenang itu. Pecah cermin itu ini. Mungkin dalam keadaan mabuk, aku nak tahu. Ada orang tua-tua kita selalu cakap, kalau pergi ke hutan, jangan patah-patah kayu suka-suka hati. Jangan injak itu ini suka-suka hati. Hancurkan ini itu, putik bunga apa semua suka-suka hati. Datang sana baca doa, minta pada Allah. Menginjak tanah sana, berdoa dalam hati. Aku dijadikan daripada tanah. Tuhanku adalah Allah dan aku di sini bukan mengganggu siapa-siapa. Aku ke sini hanya tumpang lalu dan lepas tu pergi. Itulah orang tua-tua ajar. Tapi ini boleh diorang pecah cermin dalam rumah kosong apa. Sedangkan dalam hutan lagi sendiri, Casey,
Kalau ada air yang mengalir daripada bukit, air kecil tu yang air terturun daripada tanah tu, dia orang cakap lagi, itu ada penunggunya. Baru itu yang kecil, ada rumah-rumah jin dah lah, dia orang kata. Siring-siring air yang turun tu macam sungai lah bagi dia orang, macam itulah ceritanya. Ini kan pula pergi rumah kosong, pecah itu, pecah ini, pecah itu, pecah itu, tendang ini, tendang itu. Pasal tu selesai dari sana, entah semana-mana dalam perjalanan mau balik, dia orang aksiden. Dia orang aksiden, dan aku tahu cerita ni, kata perempuan yang duduk belakang tu. Kereta waktu tu dia tidak mabuk, yang mabuk yang lain lah. Mungkin siapa saja, aku tidak mau cakap orang sudah meninggalkan, tidak baik lah cakap yang bukan. Tapi cukup dia kasih tahu dia tidak minum, perempuan tu tidak minum, yang terselamat tu. Dia cakap waktu dalam perjalanan tu, entah kenapa polis dan keluarga kasih tahu ceritanya, dia orang terlanggar siring batu jalan raya. Kemudian kereta tu terpelanting as in terbang, terbalik, dan landing kereta tu atas kereta bus stand, atas atap bus stand kasi. Dan macam mana boleh sahabat aku dah selamat kasi? Auzubillah. Kepalanya kasi tergesel besi bus stand yang berdiri tu, yang kuning tu, yang besi tu, tergesel tu. Dan bila aku lihat gambar waktu malam insiden tu, aku ada nampak sahabat aku di jalan raya terkeluar daripada kereta. Macam mana aku dapat tahu itu dia? Sebab dalam keadaan dia terbang tu kasi, seluar boxer dia hampir nak keluar daripada seluar ni. Boxer kuning tu, boxer yang pernah dia pakai tidur rumah aku. Dan aku berkata, astagfirullahalazim. Macam mana boleh ni? Perempuan tu kata, polis cakap terlanggar batu, macam stable batu di siring jalan raya panjang tu. Sebab itulah kereta terbang. Tapi kata perempuan tu yang sudah sihat tu, kata keadaan memang hujan malam tu, dan laju yang driving pun mungkin mabuk. Tapi aku dapat lihat lagi, Farhan, kereta tu berada di tengah-tengah jalan raya dan tidak kena apa-apa pun. Tapi kereta kami seperti ditendang bola, Farhan. Macam manakah boleh seperti ditendang bola? Dan apabila aku puzzlekan lah balik cerita ni, dia orang hunting, kemudian dia orang jalan, kemudian yang selamat ni kata seperti ditendang bola. Aku teringat yang dia cerita Elzan waktu tu di dalam rumah kosong sedang menendang-nendang kaca cermin apa. Ini satu pengajaran. Para paranormal saya nasihati, kasih tahu, kalau pergi hunting kah, cari benda-benda semacam ni, kalau tak ada bekal, baik patah balik. Dan kalaupun dapat datang ke tempat tujuan, jangan ganggu apa-apa pun. Mungkin diorang punya rumah kah apa. Aku mau ingati, biar semua selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Rab, selamat. Sebelum saya nutup cerita, saya mau kasih tahu apa yang Elzan teks aku sebelum dia meninggal. Rupanya apabila aku ambil tahu, adakah Elzan memegang telefon kah waktu tu selepas dia sama orang dari rumah kosong tu kah?
sebelum jalan tu ada dia pegang telefon ke apa, ada. Dan saya tanya apa dia buat. Dia macam teks seseorang. Apabila saya cek notification telefon saya, Casey, saya teringat sebelum Elzan meninggal, dia teks aku, Farhan, aku stres lah masa ni. Aku dah minta maaf, maafkanlah aku, Farhan. Aku dah kata aku mau buktikan aku lebih baik daripada kawan kau si Abid tu. Aku nak buktikan. Aku nak buktikan pada kau, Farhan. Tolonglah balas. Dan sewaktu itulah baru aku balas. Elzan, sesudah dia tak ada di sini, barulah aku mau balas. Betapa egonya aku. Yang sepatutnya aku teks macam ni. Elzan, engkau dah buktikan kau memang kawan yang terbaik. Kau pernah cakap yang kau mau buktikan yang kau lebih baik daripada si Abid tu. Dan aku di sini hendak katakan pada kau, jika kau dapat baca teks ni, kau memang yang terbaik. Aku maafkan kau dan maafkanlah aku. Tapi apalah guna orang yang hendak di teks ni bukannya dapat baca pun teks kita. Sebab itulah, pada yang ada di luar sana yang mendengar, tolong. Jikalau ada kawan, sahabat kau yang pernah buat silap, tolonglah maafkan kalau dia minta maaf. Janganlah ego sangat. Allah ni tidak akan jumpakan seseorang tu pada setiap seseorang yang lain untuk jadi sahabat kah, kawan atau kenal, melainkan ada tujuan yang sebenar, ada maksud yang sebenar, ada makna yang sebenar. Allah tak akan membuatkan kita melalui sesuatu yang sia-sia. Mesti ada sebabnya. Dan mengetahui dalam keadaan dia meninggal tu, ada orang cakap tidak bagus, ada orang cakap ini, mabuk lah, lepas tu meninggal, matilah. Dalam keadaan macam tu, Casey, hati ni gundah tau. Gundah. Sebagai seorang sahabat yang baik dan sayang akan sahabatnya, setia pada kawannya, aku tahu, Casey, kita kan setiap orang manusia mesti ada melakukan kesalahan, betul tak? Mesti ada melakukan dosa, walau sekecil manapun, mesti ada. Dan di dalam kubur kita tahu, dosa sekecil manapun pasti akan disiksa. Tambah lagi kalau matinya sedemikian, hati ni gundah, Casey. Sebagai seorang sahabat, ini saja yang aku dapat lakukan. Berdoa pada Allah setiap malam sampai ke hari ini, Casey. Aku tidak pernah berhenti sebagai seorang sahabat yang baik. Aku berdoa, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa Elzan itu ini. Ampunilah dia. Mudah-mudahan dia berada dengan orang-orang yang kau redai. Amin, ya Rabb, amin, amin, ya Allah, amin. Dan ya Allah, biarlah Elzan tahu, biarlah dia tahu ayat dan doa Al-Fatihah ini daripada kawannya, sahabatnya Farhan, sedekah darinya. Biarlah dia tahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Biar dia tahu ini doa daripada Farhan, sahabatnya Farhan, masih ingat sampai ke hari ini. Ya Allah, tenangkanlah dia, ya Allah. Biarlah dia rehat. Janganlah dia disiksa. Ampuni dosanya, ya Allah. Dari Farhan, sahabat baikmu, Elzan. Itu saya Casey. Maaf kalau tidak berapa seram ataupun sebaliknya sedih. Semoga Casey tetap berjaya, sukses. Dan pada semua yang mendengar, ya Allah, ya Rabb,
Selamatkanlah kita ni semua.